Tiba-tiba dekat bahagian tingkap yang lubang tu, dekat tingkap yang lubang tu, aku nampak ada satu macam, korang tahu tak kalau orang pakai selimut putih, so dia akan nampak macam ni lah bentuk dia, macam tu kan. Macam tu. Dia lintas baik kat aku punya depan rumah. Mak dia macam, cepatlah, mak tak tahan ni. Bang, Kak. Takkan tak ada orang kat dalam. Dia ketuk-ketuk, pintu tu buka. And bila pintu tu buka, tak ada orang dalam bilik air. And bunyi air tu pun mati. So daripada kisah kedua tu kita dapat tengok lah kan, yang pergi seorang-seorang, pergi dengan family, tak ada partner, tak payah sedih sangat lah. Sebab belum tentu orang yang pergi dengan partner tu bahagia. Gitu tiba-tiba lebahan hati kan. Apa yang aku boleh cakap adalah, mungkin kalau korang pergi kat tempat macam tu, korang boleh start dengan baca doa, okay? Baca ayat pelindung. And paling best aku rasa kalau korang boleh lah bertegur sapa dengan jiran-jiran kat sebelah. Which is tak adalah nanti akhir percutian baru kau tahu yang jiran-jiran sebelah tu sebenarnya bukan manusia, tapi pelanggan tetap resort tu. Itu best kan. Kalau macam contoh korang jumpa, korang goreng sikit nugget, korang bagi kat jiran macam, kita orang baru sampai ni, ada nugget sikit. Orang KL juga, sama kita macam bagi makanan kan. Kalau tak ada makanan, korang just boleh beli je. Beli apa? Nah, product placement. Korang boleh just bagi macam krepek, kudapan. And kalau korang tak tahu nak buat, macam, leceh lah, beli je. Beli. Okay? Krepek pisang yang korang nampak dekat tangan aku ni telah disponsor oleh Lily's Food. And benda ni pun, kalau untuk pengetahuan korang, dia, admin, iaitu Cik Lily, sampai datang rumahku, macam, ni barang review. Aku macam, serius lah kan? Cakap jujur lah, siapa je yang tengok fidget screen, tapi tak suka layan, tengok fidget screen sambil makan? Siapa je? Aku pun suka. Tapi itulah masalah dia. Bila kau nak layan fidget screen, aku personally sebagai orang kampung, walaupun aku orang kampung and orang macam, alah krepek pisang mesti banyak kat sana kan, tapi sayangnya jarang orang jual. Kau tahu apa? Sebab orang rasa macam mungkin krepek pisang ni semua orang boleh buat kat kampung. So diorang rasa macam, tak payah jual lah, kita jual lain. Macam krepek cheese, macam tu. So mungkin benda tu hot lah kat kampung, tapi disebabkan benda tu, yang benda lokal, common macam krepek pisang dah tak jual. And lagilah kalau dekat KL, sebab admin ni dia duduk KL, so mungkin disebabkan dia duduk KL lah, jarang sangat jumpa. And dia come out dengan satu idea untuk hasilkan krepek pisang. Okay, so korang jangan risau kalau mungkin korang tak suka krepek pisang. Korang boleh PM dia, link dekat bawah. Korang boleh PM Cik Lily and tanya, ada tak krepek lain yang korang boleh beli selain daripada krepek pisang. Selalu juga aku nampak dia buat krepek selain krepek pisang, macam krepek ubi, lepas tu ada krepek jari udang. Yang tu memang, hari tu bagi aku rasa macam, sedap tu. So hari ni aku nak review kat korang krepek pisang by Lily's Food. Let's go. So sebenarnya aku rasa macam aku tak pernah rasa lagi. Kau pernah rasa? Malam ni kita akan rasmikan macam mana rasa krepek pisang. Kau jangan risau, aku akan review jujur punya. Bismillah. Bahaya, okay? Kita jangan sampai terlupa baca doa. Mungkin kita takut kena kecam dengan orang, tapi sepatutnya kita lebih takut kalau kita lupa. Sambil kita makan tu, kita lupa yang rezeki ni datang daripada Allah. Padahal sebenarnya macam kalau makan ada je lupa, tapi kita sambil mengingati macam bila aku lupa korang ingatkan, bila korang lupa aku ingatkan, macam tu lah kan. So kita orang Islam kot, saling menasihati kan. So kita try first bite. Padu. Padu gila. Bismillahirrahmanirrahim. Mana aku takut tak? Wah, aku agak suka. Okay, panjang kan? Panjang kot. And korang tengok panjang dia. Kalau korang nampak panjang dia macam ni. Panjang tangan aku. And kalau korang nak nipis dia,
Nipis teruk weh. Ha. Bapak rangut tu. Nipis teruk weh. Aku hambak. Terus patah. Jatuh tu. And apa yang aku suka, satu, boleh? Terasa. And apa yang aku suka, okay, kebiasaannya orang buat keripik pisang ni, dia macam ada satu rasa masin tau. Masin yang macam, kau macam kalau makan banyak memang pisang lah. Dia pisang, makan banyak masin, pisang. Tapi rasa dia ni macam agak cukup lah. Walaupun dia tak rasa lah macam masin sangat, but bila kau makan, kau dapat rasa pisang and mix dengan rasa yang garam yang cukup. Boleh aku kata aku suka lah. Aku pun macam serius lah. Oh, rupanya nipis And one more thing, kalau kau makan ni aku rasa macam memang tak cukup lah. Kalau macam sekali nak hadap tu macam ambil 2, ambil 3, memang tak. Sebab benda ni dia nipis and rangup. So bila kau makan, kau rasa macam addictive juga lah. Wah, ayam kak. Tadi yang pertama aku gigit, dia macam agak macam dah lemau tau. Aku ingat macam lemau lah. Aku takut dah lemau punya, sebab dia terlalu nipis. So kau macam gigit, pak, rupanya patah macam tu. Oh, serius. Aku personally bukanlah penggemar keripik pisang. Sebab kalau daripada banyak keripik lain, aku prefer je keripik lain kan. Sebab aku lebih suka yang pedas-pedas. Keripik pisang ni kebanyakan ni macam manis and masin sikit lah kan, nak bagi rasa. Tapi yang ni agak addiktif juga lah. Tadi aku macam nak review, aku rasa macam boleh ke aku makan banyak kan. Sebab macam aku bukan penggemar sangat keripik pisang. Lagi-lagi kalau tak panas. Macam kalau baru angkat tu okey lah juga. Tapi ni dah lama, dah macam 2 minggu simpan kan. Tapi sedap tu. Sambil-sambil korang layan phone tu, apa kata korang terus ushare link kat bawah. Pause sekejap video, korang pergi ushare link kat bawah and rembat cepat-cepat kudapan yang dihasilkan oleh Lily's Food. Let's go. So jom kita bergerak ke kisah ketiga malam ni. Okay, sementara korang pergi ambil kudapan lain untuk sebelum korang grab kudapan daripada Lily's Food, kita teruskan kita punya kisah seram malam ni dengan sebuah kisah yang aku memang nak pegang sampai habis. Macam nak montage tu. Dah separuh tu. Ya, habis kan. Simpan lah. Kau esok tempat. Cepat aku dah lemah ni. Kita teruskan dengan kisah ketiga malam ni. Sebuah kisah yang aku bagi nama 3 hari puaka. Wah, siap montaj tu. So, untuk kisah 3 hari puaka ni, dia terjadi kepada macam sekumpulan remaja IPT yang sedang menjalankan kajian lapangan dekat Langkawi. So, diorang ni dibawa oleh seorang profesor atau doktor, iaitu lecturer diorang, yang kita ambil nama Kibayu untuk watak-watak dalam ni adalah kita ada Izzat, Nasha dan Iris. Okay, untuk pengetahuan korang, keseluruhan member dalam ekspedisi kali ni adalah sebanyak 12 orang. 6 lelaki, 6 perempuan dan 1 lecturer lah, iaitu Dr. Izzat. So Dr. Izzat ni bawa beberapa pelajar ni untuk menjalankan kajian lapangan dekat Langkawi, and diorang bertolak daripada IPT semua, dan dalam jam 1:30 pagi diorang dah sampai dekat Langkawi. So orang yang ditugaskan untuk mencari, orang kata kondo ataupun tempat tinggal sepanjang diorang dekat Langkawi adalah si Nasha. So si Nasha dia ada deal dengan seorang agent untuk tinggal sepanjang 3 hari 2 malam dekat satu kondo ni. And masa di booking, si Nasha kata memang cantik lah, memang lawa, nampak memang nice lah masa dalam gambar. Tapi bila diorang sampai, dekat depan kondo, semua macam ni. Kau serius ke sini kondo ni? Semua macam tu lah. Semua macam rasa macam serius lah Nasha sini kondo ni. Nasha yang deal pun rasa macam serius lah ni kondo ni. Korang tahu kenapa diorang rasa cuak? Sebab korang bayangkan, masuk je kawasan kondo tu, korang nampak satu bangunan yang tinggi tapi dah macam kotor tau. Dia macam dah ada lumut-lumut, ada kesan-kesan air, lepas tu cat-cat macam dah tertanggal semua. Diorang rasa macam serius lah sini kondo ni. Diorang parking kat kawasan parking pun diorang kata lalang dah panjang tau. Dan lepas parking, si Nasha ni pun call agent, which is kawan masa sekolah menengah dia. Call tanya macam babe, kita orang dah sampai.
So kunci ambil kat mana? Kemudian si ejen cakap, oh, kunci just ambil dekat bilik, kita orang dah sediakan. So means bilik tu dia tak kunci, so boleh masuk and ambil kunci and menginap kat situ lah. So diorang pun masuk ke kawasan lobi. Masuk je kawasan lobi, kau bayangkan satu lobi yang luas tu dipenuhi dengan habuk dan juga daun-daun kering. Aku macam serius lah, satu kondo yang macam nampak memang nampak tinggi, mewah semua, boleh ada macam, sebab dia cerita dalam dia punya tulisan tu, memang banyak gila. Dia kata memang daun kering bertabur lah. Sampai kan si doktor Izzat ni kata macam, macam mana daun boleh masuk sebab ya sini macam tingkap mana ada kat kawasan lobi, tapi macam mana boleh masuk kan. Diorang pun tengok lah pemandangan dekat kawasan lobi. Korang bayangkan lah betapa teruknya kondo tu. Lampu chandelier dah nak sampai tanah dah, dah nak sampai lantai dah. And diorang pun pergi tengok kat kaunter, tak ada orang jaga kaunter. Korang bayangkan macam mana. Punyalah teruk. Macam aku cakap, memang takkanlah korang tak tahu lagi kondo ni mesti ada something. Takkanlah korang tak terfikir langsung. Lepas tu Dr. Izzat ni pun macam mungkin husnuzan lah. Dia kata macam, tak apa, kita tengoklah bilik dulu, kot bilik okey kan. Diorang pun naik lah. Dalam perjalanan diorang nak naik tingkat, diorang naik tingkat mungkin tingkat 1 untuk naik lift. Diorang naik, sambil-sambil naik, diorang nampak kat kawasan sebelah ada satu kolam renang. Kolam renang ni, dia kata penuh dengan daun kering. And yang paling aku macam pisang, berlumut. Guys, kalau kolam renang tu dah sampai berlumut, korang sebab lama dah ditinggalkan tu. Dia kata diorang pandang kat sisi lain, diorang nampak ada gym yang macam barang-barang gym dia macam dah memang nampak tak digunakan, bersepah and berhabuk. Lepas tu diorang pandang tempat lain, diorang nampak kafe pula. Kafe tu kau bayangkan lantai yang macam tempat kafe, daun kering bersepah, kerusi-kerusi berselerak semua, and tingkap kaca. Kau bayangkan tingkap kaca kafe yang sepatutnya tempat makanan yang korang kena jaga, kotor babe. Korang mesti dah bayangkan kan macam ni kalau macam korang punya rumah yang ada sliding door atau tingkap yang memang full kaca tu tak dibersihkan walaupun dalam macam sebulan. Kotor babe. So diorang pun tak apalah, kita naik je lah, kita naik. So diorang pun naik lah, diorang naik lift and diorang kata lift pun rosak. Aku macam pelik tu sebab ya, semua benda rosak. So korang macam bayar berapa kan sebenarnya. So diorang naik lift, diorang kata lift ni rosak. Mungkin disebabkan dia selalu rosak, maka maintenance kat situ dah setkan bahawa lift tu akan berhenti di setiap tingkat. So macam kalau kau naik, kau ada punya tingkat dekat tingkat 10, kau kena setiap tingkat tu kau akan tunggulah dia buka tingkat 1, tunggu tingkat 2, tingkat 3, macam tu. Tingkat untuk pelajar-pelajar lelaki 6 orang bersama lecturer dia, okay, diorang sewa 2 bilik je. Tingkat untuk pelajar lelaki dia ada dekat tingkat 10, bilik 1005. Yang mana bilik ni jauh daripada lift tau. Kalau korang naik, lepas tu korang kena lalu sepanjang koridor gelap. Dia kata memang lampu tak ada. So dia kata kalau malam memang gelap gelita. Bilik tu kat hujung. So memang kau kena redah sepanjang koridor yang gelap tu lah. Tapi lelaki so macam tak apalah. And perempuan decide untuk ambil tingkat 11, iaitu bilik 1107, yang mana bilik tu dekat dengan lift. So macam perempuan, okey, selamat lah sikit. Laki macam tak apalah, ramai kan, boleh counter kalau ada apa-apa attack. So perempuan macam tak apa, biar lift, apa-apa emergency senang turun. Diorang pun start lah masuk ke bilik. Bila diorang masuk bilik, diorang kata bilik tu macam bau, kau tahu tak, bau hapak yang perabot, katil semua macam tak ada orang guna dah sebelum diorang. Tak ada orang guna untuk mungkin beberapa bulan. Diorang kata bau tu macam ada bau bunga cempaka campur dengan bau ikan yang hanyir. So macam gila tu bau ikan kot, macam yang bercampur-campur dengan bau tu. Diorang kata pergi dekat tak mandi pun nampak macam kesan-kesan karat. Ni sampai ada blood stain tau dekat bathtub tu. Macam korang keluar je lah daripada kondo tu. Aku macam personally aku cakap korang keluar je lah. And diorang sangat bijak. Diorang ambil pilihan untuk keluar. So diorang pun keluar. Pagi tu bila diorang sampai dalam mungkin dalam 2 petang, diorang ramai-ramai keluar, pergi dekat area Langkawi. Diorang pergi cari kat kawasan situ mana-mana hotel ataupun motel yang masih ada kosong. And surprisingly,
Okay, waktu tu bukan cuti sekolah, akan ada banyak bilik-bilik kosong. Tapi tak, semua tempat dah full. So disebabkan dah tak ada tempat, nak tak nak diorang kena bermalam dekat kondo tu. So dalam 7.30 diorang balik ke kondo untuk mandi-mandi and keluar makan malam. So bila sampai 7.30 macam maghrib tu, dekat kondo tu, diorang nampak dekat kawasan parking. Okay, parking diorang ni pun diorang kata, kau bayangkan parking, okay, tempat yang macam memang orang tak bagi perhatian sangat. Kau bayangkan dekat tempat parking yang macam basic lah, parking, diorang punya bumbung bocor, pecah. So kau bayangkan lah macam mana teruk kondo tu. And dekat kawasan, masa dekat diorang parking tu lah, diorang nampak ada satu makcik ni, dia pergi siram. Kau tahu siram apa? Siram lalang. Dah lah benda tu kotor kan. Benda tu macam patutnya kau potong lah, ni kau siram. Macam kau memang nak je lalang tu tumbuh banyak kan. Lepas tu si perempuan ni macam Nasha dengan Iris ni macam dia start pelik macam, apa makcik ni? Iris. So si Nasha ni dah pelik lah macam, Iris. So kawan dia Iris macam, kau nampak makcik tu tak? Kenapa dia siram lalang lah? Lepas tu Dr. Izzat terus macam, tak payah tegur lah. Dah naik, siap-siap mandi, solat semua, kita turun makan pukul 9. Turun pun naik lah. Around dalam pukul 9, diorang dah siap-siap solat maghrib, solat isyak semua. So diorang pun lepas pukul 9, si Nasha, Iris and the rest kawan-kawan perempuan dia turun lah. And macam aku beritahu awal-awal, kalau korang turun, dia akan stop sekejap daripada satu tingkat ke satu tingkat. Means kalau korang turun, okay, lift tu akan terbuka sekejap. Okay, kalau tak ada orang masuk, dia akan tutup and turun. Lepas dia buka balik, tunggu orang masuk, dia akan tutup sampai dah tingkat 1. Kau bayangkan berapa lama dia akan terbuka tutup yang tu kan. Nasha and the gang ni pun turun lah. Turun daripada tingkat 11. So dia buka. Sampai tingkat 10 dia buka. Tengok tak ada orang. And diorang kata masa diorang tengok tingkat 10 tu, diorang nampak gelap gila. Kondo tu macam sunyi. So diorang rasa macam, memang kondo ni kosong ke? Dengan keadaan gelap macam tu kan. Macam bagi aku macam yang pelik lah. Sebab kawasan koridor sepanjang malam takkan tutup tau. Macam mana pula pukul 9 dah gelap satu koridor tu. So ditutup. Turun tingkat 9, buka balik. Tingkat 8, tingkat 7 and sampai ke tingkat 6. Bila sampai tingkat 6, diorang nampak makcik yang sama dekat kawasan parking yang tengah siram lalang tu. Diorang kata diorang tak cam muka makcik tu, cuma diorang cam baju. So baju dia sama dengan makcik yang kat bawah tu lah. So diorang pun bila nampak makcik tu, diorang kata, makcik nak turun bawah. Si Iris tegur kan. Lepas tu makcik macam buat dek je dekat luar kawasan lift tu. Lepas tu si Nasha macam, makcik, are you going down? Macam tu. Lepas tu makcik ni senyap. And tu beberapa ketika tiba makcik ni senyap, dia toleh. And bila dia toleh, bayangkan dia posture badan bergerak sekali. Nampak dekat tangan dia pegang sabit. Sabit tu pegang sabit, tiba-tiba macam ni. Lepas tu diorang macam, macam ni. Lari. Mak tu lari, kejar orang kat lift. Lepas tu tiba pintu tutup. Kau nampak makcik tu tengah lari, pintu lift tutup. Tu. Macam makcik tu langgar pintu lift tau. Diorang semua cepat gila. Diorang sampai turun sampai tingkat 1. Diorang memang waktu tu macam rasa macam cepatlah turun nak jumpa budak-budak lelaki dengan prof yang mungkin dah sampai bawah. Diorang macam turun sampai lobi, diorang lari menjerit. Macam doktor semua lari. Lepas tu doktor macam, pahal je jerit ni. Kan? Pahal je jerit. Lepas tu terus budak umar kata, kita keluar makan, kita kat kedai makan kita cerita. Cepat. Semua naik kereta. Diorang pun pergilah makan dekat kawasan dataran Helang. So sementara tunggu makanan sampai, si doktor tanya macam, kau nampak Haji jerit tadi? Lepas tu budak perempuan buka lah mulut. Dia kata, tadi kita orang pergi tingkat 6. Masa turun tingkat 6 tu, ada makcik pegang sabit kejar kita orang tau. Macam nasib baik lah pintu tu, syukur pintu waktu tu tutup awal. Lepas tu tiba-tiba Dr. Izzat macam ni. Dr. Izzat kan tanya. Lepas tu Dr. Izzat tu tanya, tiba-tiba Dr. Izzat macam ni. Dia pandang budak-budak lelaki. Lepas tu macam budak rumah macam pelik lah. Macam kenapa doktor? Terus Dr. Izzat macam ni, kita orang pun sebenarnya kena benda sama. Which is budak-budak lelaki dengan si doktor dah kena benda yang sama. Diorang pun dah kena kejar tau.
Aku tak tahulah doh macam mana korang kena kejar dengan makcik sabit yang mana korang tak tahu pun kenapa dia kejar. And korang kena stay kat situ dalam 3 hari 2 malam lagi. Aku tak tahu tapi macam mana. Je lapangan kena buat, kena teruskan lah duduk situ. So diorang pun macam dah fikir. And waktu tu Nasha bila dah tahu budak lelaki pun kena, Nasha waktu ni dah tak ada selera nak makan lah. Dia just fikir macam mana dia nak habiskan malam ni duduk dekat kondo tu. Buatnya nanti kalau dia balik dah kejar dekat dalam lift macam ni. Kalau kau buka-buka lift, makcik tu ada dalam lift. Lagi satu kalau kot-kot lah tengah-tengah buat kerja dalam rumah kan, set up nak pergi kajian lapangan esok, tiba-tiba ada orang gegarkan bilik kau. Lagi susah kan. So waktu Nasha dah pisang macam tak tahu macam mana, dah tak ada selera. Tapi dah jam 12.30 diorang balik. Dr. Izzat kata naik solat, sebelum tidur pergi solat. So diorang balik. So lepas makan around pukul 11 diorang pun balik ke kondo. And naik tingkat, alhamdulillah tak ada makcik tu. So bila dah sampai ke tingkat 11, iaitu bilik budak-budak perempuan berdekatan dengan lift, diorang pun masuk. Kemudian solat lah, solat and siap sedia untuk tidur. So dalam around pukul 12.30 macam tu, okay, si Nasha ni dia rasa macam semua dah tidur. Dia rasa semua dah tidur kecuali dia dengan Iris je. So si Nasha macam, Iris, kau dah tidur? So Iris macam, belum, tak ada tidur lah. So si Nasha macam, tu lah sama lah. Macam mana lah? Dah lelapkan jelah mata, esok nak kajian lapangan lagi. So diorang pun macam dah stop sembang. Tik tok, tik tok, tik tok. Masa berjalan. And dalam jam 2 pagi, tiba-tiba kau bayangkan jam 2 pagi, aduh, aku tak tahu lah cerita macam mana tu. Tapi gila lah. Jalan jam 2 pagi, dengar sinki air orang buka. Sinki dapur. Yang mana sinki ni dia ruang tamu, diorang tidur kat ruang tamu tau, ramai-ramai. Ruang tamu dia bercantum dengan sinki. So kalau kau daripada ruang tamu tu kau memang nampak sinki terus. Kat sinki tu dengar bunyi yang kau tahu apa si Nasha ni buat? Nasha macam ni. Dia pergi cuit si Iris, kau dengar tak? Lepas tu si Iris macam, aku dengar tu, apa benda tu? Lepas tu si Nasha cakap macam ni dalam pejam mata, aku tak tahu tu, tak berani nak buka mata. And si Iris punya berani, dia pergi buka mata and tengok apa yang ada dekat sinki. Tiba-tiba macam ni, Nasha. Lepas tu Nasha macam, kenapa? Makcik tu yang makcik sabit tu ada dekat sinki tengah buka air paip. Nasha ni macam dalam keadaan dia macam takut yang tu. Betul ke tu? Lepas tu si Iris, betul lah. Lepas tu si Nasha buka mata. Dia buka mata, betul dekat sinki ada makcik pakai sabit tu. Nasha dengan Iris terus macam, Astagfirullah. Allahu Akbar. Diorang dengar sinki macam ni. Orang ketatkan balik and berjalan menuju ke pintu utama. And alhamdulillah, tiba-tiba bunyi tu hilang. And bila bunyi tu hilang, diorang pun macam tidur sampai esok pagi. But diorang kata diorang tak boleh nak tidur betul, just macam tidur ayam. And esok pagi lepas solat subuh semua, diorang tanyalah member yang lain, korang dengar tak malam tadi Surprisingly, kawan-kawan dia yang lain pun kata dia dengar ada orang main pipe and jalan keluar ikut pintu depan. Seorang je yang orang kata dia tidur mati lah. Memang dia tak dengar langsung. Tapi 5 orang yang lain memang dengar benda tu jadi malam tadi. So agak mustahil lah untuk katakan yang 2 orang ni macam berhalusinasi ataupun bermimpi. So kemudian hari kedua, diorang pun jalankanlah kajian lapangan diorang. Diorang jalankan kajian lapangan. And si Nasha ni dia ada call agent, iaitu kawan sekolah menengah dia. Dia call macam, weh babe, macam mana ke tempat kau bagi ni? Dengan bilik tak kemas, berhabuk, bau hapak, lift rosak. Aku tengok kat website, lepas tu aku deal dengan kau, semua macam elok je. Tapi bila sama je macam ni, macam mana? Kemudian si Nasha sambung lagi, macam, kita jumpalah pukul 2 nanti. Macam mana? Boleh tak? Dia nak settlekan juga benda ni. Kemudian agent ni cakap,
Tak boleh lah, tak boleh jumpa. Saya busy sebab dia kerja sebagai tour guide dekat Langkawi. So memang dia kata macam busy, but dia tawarkan untuk tukar diorang punya bilik dekat tingkat 6. Diorang memang Nasha terus macam lagi lah, memang tak boleh lah tingkat 6. Dah ada makcik sabit tu, tak pasal-pasal tinggal sebilik dengan dia kan. Lepas tu diorang macam okay lah, tak apa lah, tak boleh, tak apa. Kemudian lepas jalankan kajian, settle semua kajian lapangan diorang pun balik ke kondo. And waktu tu dalam around pukul 5, diorang pergi makan petang semua. Si Dr. Izzat terus cakap macam bungkus je, siap-siap makan. Kita makan dekat bilik. Kita makan kat bilik lah, sebab malam tak payah keluar dah. So takut benda yang sama jadi, kena kejar dengan makcik tu kan. Kita bungkus, malam kita keluar makan dah. Lepas tu diorang punya okay lah, setuju. And diorang pun balik lah ke kondo. And bila balik ke kondo, masa nak masuk ke kawasan kondo tu, diorang nampak ada dekat depan kawasan kondo tu ada orang jual durian. So salah seorang budak lelaki macam jom makan durian dong, esok dah nak balik, jom lah, perkena sekejap. Lepas tu semua macam okay tak apa lah. Diorang pun makan lah. Diorang pun beli durian, makan. And dalam 7.30 diorang dah siap makan. Masa untuk balik ke bilik masing-masing. Diorang pun lalulah kawasan lobi. And bila sampai kawasan lobi, diorang nampak seorang budak ni, dia menangis tau. Budak ni tolong, nangis seorang-seorang dekat lobi. And kalau korang ingat, lobi tak ada orang tau. Orang yang jaga kaunter pun tak ada. Lepas tu budak-budak ni rasa macam macam dik kenapa? Lepas tu dia kata macam ikut mak, tapi mak hilang. Kemudian si Nasha dengan geng dia tanya macam adik tinggal tingkat apa? Budak ni kata dia tinggal dekat tingkat 6. Aku masa dengar tingkat 6, aku rasa macam ya Allah, apa benda siap. Budak-budak lain semua dah macam tingkat 6, macam nak hantar budak ni kan. So diorang pun tak apalah, kita ramai-ramai 13 orang hantar budak ni, sebab takut dia jumpa dengan makcik yang sabit tu. So lagi bahaya kan, seorang lagi-lagi budak. So 13 orang ni pun berpakat untuk bawa budak ni naik ke tingkat 6. Sebab ya bahaya lah budak-budak. Korang bayangkan kalau budak ni pula yang jumpa makcik yang pakai sabit tu, lagi bahaya. So diorang decide untuk bawa lah budak ni naik. And diorang pun bawa lah tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5. Sambil-sambil diorang bawa tu, diorang macam bersembang lah, sembang sama sendiri kan. Sembang, sampailah nombor ke atas tu menunjukkan sampai tingkat 6. So salah seorang macam okay, dah sampai tingkat 6, adik punya bilik nombor berapa? Budak tu hilang. So diorang semua dah macam pelik lah. And diorang pun naik lah. Diorang macam tak apa, teruskan jalan naik. Diorang tutup pintu and terus naik. Sepanjang diorang kata daripada tingkat 6 ke tingkat 10 diorang naik tu, bau yang sangat busuk dekat dalam lift tu. Selepas budak tu hilang, memang bau busuk tu datang and tak hilang-hilang sampai tingkat 10. Terus doktor ni cakap macam tak apa, laki pergi ambil barang. Okay, kita semua pergi bilik laki kejap, kita kemas-kemas barang lelaki, kita ambil, kita bawa tingkat 11, kita lepak bilik perempuan, sekalikan semua orang lepak satu rumah malam ni. So diorang macam tak apa lah, siap-siap lah, kemas-kemas ambil. So diorang dah naik tingkat 11, masuk bilik perempuan semua. So diorang pun okay, laki tidur ruang tamu, perempuan pergi master bedroom. Okay, lepas tu diorang pun solat lah ramai-ramai, solat jemaah semua. Dah habis solat jemaah, malam tu dalam around 11.30 diorang layan Hindustan. Tengah duduk layan, shock layan ni, tiba-tiba blackout. And serentak dengan blackout, ada satu bau yang diorang tahu bau tu adalah bau bunga melu. So diorang waktu dah cuba macam faham pula bau ni kan. And kau bayangkan, waktu ada bau bunga melu ni, tiba-tiba pintu kena macam ni. Waktu gelap kan, so waktu blackout tu memang dengan bunyi ketukan and bunyi orang nak gegar pintu rumah, budak perempuan memang dah nangis lah. Tapi Dr. Izzat kata kalau nak nangis boleh, pejam mata, jangan ada suara, jangan sampai menjerit. Lepas tu budak perempuan nangis lah, nangis. Kau tahu berapa lama benda tu ketuk macam ni yang? Kau tahu berapa lama? Dia ketuk dalam around 20 minit. Berapa lama dia gegar pintu budak-budak perempuan ni kan. Lepas tu tiba-tiba dengar macam ni. Bunyi orang macam seret besi. So budak-budak lain macam, benda pula ni.
And dalam kekalutan macam tu, seorang budak lelaki bangun. Lelaki bangun, dia pergi hintai kat lubang tu. Bunyi apa yang macam tu. Dia pergi hintai kat lubang pintu. Budak ni, dia terus lari dekat kelompok budak-budak tu. Dia cakap, Makcik Sabit. Dia cerita yang Makcik Sabit ni, dia nampak keluar daripada lift sampai kat lalu kawasan depan pintu rumah diorang sambil sirit sabit dia. So orang memang dah macam ada pisang lah. Memang pisang. And diorang pun just tawakal. Senyap. Tiba-tiba bunyi tu stop. Dia dah slow stop, hilang. Tiba-tiba sliding door. Kau tahu sliding door dekat kawasan balcony, yang kalau kau tengok terus keluar nampak pemandangan kat luar, terbuka, angin menderu masuk. And diorang kata angin tu sangat busuk lah. Angin tu sangat busuk. And menghilangkan terus bau bunga melu yang tadi tu. Masuk. And dibawa sekali daun-daun kering. Diorang try tutup, tapi boleh tutup, tapi tak boleh kunci. Sebab dia kata memang sliding door tu dah rosak. So diorang macam dah pisang. Diorang teruskan malam tu berlalu dalam keadaan lelaki semua berjaga. And adalah beberapa budak perempuan dah start tidur. Tu lelaki macam masih berjaga, tapi dah ngantuk lah. Memang dah pisang lah masing-masing. Tiba-tiba dia masih blackout. Tiba-tiba dengar macam ni, bunyi sinki dibuka. So dalam keadaan gelap begitu tu, terus diorang sambil-sambil tu mestilah diorang buka flashlight semua kan. Diorang suluh dekat kawasan sinki. Diorang nampak ada satu lubang tu. Aku rasa tu Makcik Sabit yang tengah main lagi tau. Terus seorang budak lelaki terus azan sampai habis. Benda tu tak bergerak dia masih kat sinki main. Kau bayangkan dekat dalam keadaan gelap tu, benda tu macam ni. Orang tengah azan macam ni, main sinki. So bila azan pun tak load. Bukan je tak load tau, tambah pula bunyi pintu terus start balik kan. Start balik. Lepas tu member seorang lelaki terus buka YouTube, ayat-ayat Quran, buka, still tak jalan weh. Still tak jalan. Masih budak-budak semua dah pisang. Macam mana nak buat, yang cara buat. Dr. Izzat terus bangun. Tak apa, kita tawakal je. Doktor nak pergi buka pintu. Doktor semua macam, doktor tak payah doktor. Tak apa, kita tawakal. Doktor pun macam langkah tapak dia, tapak menghadap ke arah pintu. Dan masalahnya makcik tu ada dekat sinki tau. Kau bayangkan kalau kau masuk, sinki tu ada kat sebelah. So dia terpaksa melepasi makcik tu dulu. Tapi doktor tawakal. Dia buka pintu, terus bunyi sinki tutup. Bunyi orang sirit semua hilang. Dengan angin busuk semua dah tak ada. Lepas tu Alhamdulillah, diorang tutup. And diorang pun stay malam tu. Walaupun mungkin ada beberapa yang dah tidur, tapi diorang stay sampai esok pagi. So bila esok pagi diorang cepat-cepat lepas subuh, diorang kemas-kemas barang and check out pukul 8 pagi. Diorang dah memang lantak lah. Diorang keluar. Dalam nak turun lobi tu, dalam waktu diorang nak turun lobi, menurun tangga, diorang dengar kawasan kolam renang yang masa awal cerita tu berlumut, tak ada orang. Dengar bunyi budak-budak main. Macam ramai gila budak-budak main dekat kolam renang tu. Kau bayangkanlah budak-budak kau dapat kolam renang kan, memang riuh rendah. So diorang macam, apa ada riuh sangat kolam renang kan. Masa kita datang kan, tu tengok ramai budak-budak. So diorang pun macam, kenapa ni? Diorang turun kat lobi. Bila turun lobi, tapi diorang waktu tu memang dah tak kisah lah, lantak lah, ramai ke, sebab macam-macam gangguan. Kod-kod budak-budak tu pun bukan budak sebenar kan. Sampai kat kaunter, diorang call agent, kata macam, okay, kita orang nak keluar, kunci nak letak mana? Kau tahu agent tu cakap apa? Letak dekat bilik je. Kepala diorang macam, dah sampai lobi, takkan nak naik balik tinggal kan. Tapi ya ada lah beberapa member lelaki yang suka rela, tak apa, kita orang pergi letak kejap. Diorang pergi letak. And sambil-sambil diorang letak, diorang naik balik, ada seorang pakcik dalam umur lingkungan 50-an datang kat kumpulan doktor ni. Datang macam, encik, ni ramai-ramai buat apa? Lepas tu doktor, ni ada, kita orang ada buat kajian lapangan, so bawa budak-budak ni lah, stay sini dalam 3 hari macam tu. Lepas tu pakcik cakap, baru sampai Lepas tu doktor kata, tak, kita orang dah 3 hari dah kat sini. Ni hari last lah, nak check out. Lepas tu terus pakcik macam, Encik dah 3 hari kat sini? Dr. Izzat kata, kita orang dah 3 hari kat sini. Lepas
Lepas tu yang aku macam gila, aku rasa macam apa benda punya cerita bila kau dapat tahu yang pakcik ni adalah owner tempat ni. Pakcik ni kata, saya owner tempat ni. Sepanjang 3 hari yang cik kata, saya tak nampak langsung cik. Lepas tu macam, diorang macam, tak, kita orang dah 3 hari kat sini takkan. Sebab memang kita orang tak nampak siapa-siapa, tapi tak tahu hari ni ramai gila. Lepas tu pakcik kata macam, kat sini memang ramai orang, tapi encik yang saya tak nampak sebenarnya. Kita orang tak nampak, saya tak nampak encik. Memang 3 hari saya ada je kat sini, tapi saya tak nampak encik. Lepas tu diorang macam, takkanlah kot macam tu. Lepas tu pakcik kata macam, encik letak kereta kat mana? Lepas tu Dr. Izzat, kita orang parking kat ni, kat sebelah kiri kawasan kondo. Lepas tu pakcik kata, cik, kawasan parking tu dia dah seminggu orang tak parking situ. Tak ada orang parking situ dah seminggu ni. Sebab ada batu-batu yang orang tak alihkan. And bila alihkan, saya baru nampak ada satu kereta kat situ. So saya rasa encik lah orangnya. Sebab tak ada orang lain parking situ. So saya rasa macam, encik lah kot. Sebab encik, saya nampak muka encik baru kat sini. Lepas tu terus orang macam, pakcik ni terus macam ni, encik duduk bilik mana? Terus Dr. Izzat kata, kita orang tingkat 10 dengan tingkat 11, bilik 1005 dengan 1107. Kau tahu owner ni cakap apa? Bilik diorang tu dah sebulan tak ada orang sewa langsung. Bilik diorang ni dah tak ada orang sewa langsung sejak bangunan ni kena sita tau. Bangunan tu dah kena sita, and bila dibuka balik dia jadi hak persendirian. So pakcik ni yang jaga kawasan tu, and bilik tu memang dah tak dibuka dah. So macam mana diorang boleh dapat kunci and lepak bilik tu? Aku macam bila fikir, ya Allah, bila 2 budak lelaki yang hantar kunci, yang korang ingat kan, dia pergi sukarela hantar kunci kat bilik, diorang turun, budak-budak yang cerita apa yang pakcik ni cerita. And diorang terus teringat yang masa hari kedua diorang ada makan kedai durian. So mesti pakcik kat kedai durian tu nampak diorang. So diorang pun lari, diorang pergi lari, and pakcik tu memang ada jual pada hari yang sama. So diorang pergi lari kat pakcik, diorang tanya, pakcik nampak kita orang tak masa hari kedua kita orang sampai? So pakcik ni macam, ada. So diorang macam, alhamdulillah. So ada orang nampak kita. So lepas dapat confirmation daripada pakcik tu mengatakan yang diorang memang ada, memang wujud diorang stay dekat kondo tu. So diorang macam agak lega lah. So lega. Tapi pakcik tu sambung yang dia kata, tapi masa korang sampai tu, pakcik ada bau macam bunga melu yang agak kuat lah. So pakcik ingat korang punya perfume lah. Tapi bila korang pergi, bau melu tu tak hilang. So pakcik pun ambil keputusan untuk habiskan meniaga awal hari tu sebab tak sedar hati. Dia macam ada something yang ikut korang, lepas tu singgah kat kedai pakcik. So lepas tu budak-budak lain macam, tak apa lah. Diorang pergi packing semua, siap-siap barang, masuk dalam kereta, balik. And bila balik, si Nashan ni kata dia pergi buka blog, and memang ramai orang kata dekat kondo tu memang ramai gila blogger-blogger pergi review, mengatakan memang kondo tu banyak benda mistik jadi. So nasihat yang Nashan ni bagi, kalau nak pergi tempat atau nak booking kondo tu, korang buat research dulu lah. Takut-takut lah kondo yang korang harapkan indah dan damai untuk percutian korang 3 hari 2 malam, merubah percutian korang menjadi 3 hari puaka. So sampai situ saja untuk kompilasi Ngeri Cuti Langkawi. Macam mana? Korang enjoy tak? So kalau korang enjoy, jangan lupa subscribe, tekan bell notification, jangan lupa like, comment and share sekali supaya kita orang lebih semangat untuk hasilkan video-video seram untuk korang. And nantikan juga konten terbaru daripada Physics Cream, dan juga insyaAllah maybe akan ada merchandise baru. And bantu kita orang untuk capai 10k by tahun ni. And insyaAllah jumpa lagi dalam episod akan datang. Kamsahamnida, miane annyeong, ciao.